Ustaz tu. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz Faiz, Ustaz Saiful? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Hari ini kita insyaAllah kita nak adakan majlis ataupun program ilmu kita bersama Ustaz Rosli insyaAllah. Kalau ke lapangan Ustaz Faiz dan Ustaz Saiful sertai sekali lah insyaAllah. 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 Boleh. InsyaAllah okey, mungkin saya serah pada Ustaz Faiz dengan Ustaz Saiful lah untuk aluan majlis kita insyaAllah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya kasihi sahabat saya Ustaz Faiz dan Ustaz Bahaki. Alhamdulillah. Sama. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama dalam satu majlis. Kita kirakan ini juga sebagai majlis ilmu lah insya-Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala kira sebagai satu ibadah. Kita niatkan dalam diri kita untuk kita sama-sama untuk berada dalam majlis ini itu untuk kita mendapat ilmu dan insya-Allah menjadikannya ia sebagai satu ibadah insya-Allah. Jadi Faiz clear ke saya cakap? Clear, boleh. Clear, alhamdulillah. Sebab kita nak test dulu sound sebab lagi duduk cakap seorang-seorang lagi tak clear, rugi juga. Jadi alhamdulillah. Saya mungkin starting je kot. Jadi mungkin kita akan berbicara insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini tentang apa tu Ustaz Faiz? Okey, tajuk kita berkenaan pada hari ini berkenaan dengan soal jawab hukum hakam. Hukum hakam berkaitan dengan umrah. Betul, umrah dan ziarah. Berkaitan umrah, ziarah dan apa-apa berkaitan hukum hakam yang para jemaah, para penonton sekalian yang ada terhajat di hati untuk nak tanya kepada Tuan Guru Haji Rosli bin Osman kita. Okey, sekarang ni kita sedang menunggu kemasukan ataupun kehadiran Tuan Guru Ustaz Rosli bin Osman kerana beliau sekarang ada program lain dulu. InsyaAllah dalam masa yang singkat ini, beberapa minit ni insyaAllah kami akan akan mulakan dululah majlis kita pada hari ini insyaAllah. Pertamanya kita ucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sebab apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ini dapat kita masih lagi merasai dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Sebab apa? Kalau kita tengoklah pada hari ini cabaran akhir zaman ini, pelbagai manusia hari ini kita tengok mengalami ujian yang paling besar, iaitu ujian tentang iman dan Islam lah. Tengok antara manusia hari ini, ramai antara kita, sahabat-sahabat kita tengok saudara se-Islam kita, ada yang diuji dengan pelbagai, ada yang kata nikmat iman dan Islam mereka itu diuji, ada yang nak keluar daripada Islam, ada yang kata yang sanggup mengeluarkan dirinya daripada menolak Islam, ada yang imannya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah kurniakan kita nikmat iman dan Islam untuk kita sama-sama hari ini tetap beriman kepada Allah, ada menjadi seorang Muslim dan mukmin. InsyaAllah kita mati juga dalam keadaan Islam. Sebab itulah kita mengharapkan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. InsyaAllah Ustaz Faizan, kita doakan mudah-mudahan kita sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mati dalam keadaan Islam insya-Allah. Amin. Jadinya seterusnya kita ucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita banyak berselawat pada Rasulullah SAW menjadi umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan diberkati kehidupan kita di dunia dan juga bila kita mati nanti kita masuk dalam kubur juga kita akan dibantu, diberi syafaat oleh Rasulullah, dan juga apabila kita bangun di padang mahsyar nanti insya-Allah kita akan bersama di bawah payung ataupun naungan bersama dengan orang yang soleh dan juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Ustaz Saiful. Ya.
Ni ada permintaan qasidah dulu sikit. Oh ya ke? Ada permintaan qasidah dulu. Qasidah. Oh, live FB ni tuan-tuan dan qasidah. puan sekalian, mari sama-sama kita berqasidah. Sementara kita menunggu Tuan Guru Ustaz Rosli Osman join kita, beliau ada hal sikit. Tak apa, insya-Allah kita sabar menunggu, kita dengarkan alunan lantunan qasidah. Qasidah ni adalah merupakan bait-bait ataupun rangkap puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab kita ni masih lagi berada di dalam bulan Sya'ban, lagi beberapa hari saja kita nak masuk ke bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi dalam bulan Sya'ban ini sempena bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi. Okey. Ustaz Saiful, fadal. Baik, insya-Allah. Jadi atas permintaan Ustaz Faiz, mungkin ada juga sahabat-sahabat kalau bab qasidah ni saya bukanlah orang kata mahir lah dalam nak qasidah. Cuma kita usaha mengambil keberkatan Rasulullah SAW. Kita lantunkanlah walaupun kita ni suara tak berapa sedap, tapi insya-Allah lah kita mengambil keberkatan Rasulullah SAW, kita alunkan sama-sama insya-Allah sahabat-sahabat live kita untuk kita mengisi rohani kita. Mudah-mudahan kita dapat mencintai Rasulullah SAW insya-Allah. Rasa sedap sikit pakai apa? Pakai mikrofon ni dia jadi dengar bunyi lain. Tak apa, tak pakai clear dah. Clear dah? Clear boleh. Okey, kejap. Saya nak bagi kuat. Lepas saya nak qasidah ni dia ada lenggok-lenggok dah, kita keluar. Okey, baik. Okey, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Baik, kita mulakan dengan mengambil keberkatan dengan berselawat dengan selawat tasbihiyah insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Jadi alhamdulillah kita mengalu-alukan dulu kedatangan Al-Fadil Tuan Guru Haji Rosli Osman sebagai kata kita punya pentazkirah ataupun kuliah kita pada hari ini insya-Allah. Jadi apa khabar Ustaz Rosli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Okey, jadi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar. Dengar, alhamdulillah. Jadi kita agak orang kata berasa seronok dengan kehadiran Tuan Guru. Kami pun berasa segan pula. Berasa segan dengan live dengan Tuan Guru insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mungkin akan mulakan program kita insya-Allah Ustaz Faiz. Ya Ustaz Rosli, Ustaz Rosli. Dah sedia? Insya-Allah. Baik, Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya pun telah mula sabar sedikit dengan ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya selawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW. Dan insya-Allah seperti mana yang kita tahu dan diwar-warkan dalam poster, kita akan mengadakan soal jawab tentang hukum hakam berkaitan dengan umrah dan ziarah, dan juga mungkin ada soalan-soalan yang lain. Mungkin kita akan bacakan sebentar lagi di komen, di chat di bawah lah, yang para hadirin sekalian boleh tulis soalan ataupun ada apa-apa barang soalan, pertanyaan ataupun perkongsian, insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan dan kita akan menjawab satu persatu yang akan dijawab oleh Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Rosli bin Osman insya-Allah. Jadinya insya-Allah
sebelum saya menyerahkan majlis kepada Tuan Guru Ustaz Rosli Osman, sama-samalah kita mulakan majlis kita dengan bahagia ini dengan mengambil sedikit daripada suratul Fatihah daripada Ummul Quran, insya-Allah kita bacakan bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan keberkatan kita membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan majlis kita pada petang ini menjadi satu majlis yang penuh dengan keberkatan, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengira sebagai salah satu usaha kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh baginda, dan insya-Allah hasil usaha kita pada petang ini kita isikan peluang yang ada pada waktu PKP ni lah. Waktu PKP ni tak tahu nak buat apa, kita isikan dengan majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat Muhammad SAW yang penuh dengan keberkatan dan dikasihi oleh baginda, insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz boleh dah sedia untuk mula, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. Mungkin Ustaz Faiz nak mula dulu kan Jana? Tak apa, tu tak apa. Jadi baik, insya-Allah. Saya pun tak dah bercakap banyak, insya-Allah. Mungkin sekejap lagi kalau Ustaz Rosli ada apa-apa nak berkongsi, nak tanya, nak kongsi dengan kami, insya-Allah kita bolehlah cakap kalau ingin cakap. Baik, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan dengan penuh takzim dan menjemput Tuan Guru Ustaz Rosli Osman untuk memulakan majlis kita pada petang ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu al-atammanil akmalan ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعبادة مقبولة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. Yang bahagia Ustaz Saiful, Ustaz Faiz, Ustaz Baihaqi, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah di musim-musim Allah meminimalkan hubungan kita dengan makhluk. Di musim inilah kita memaksimalkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Semoga ia adalah uzlah yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, uzlah ijbariyah yang diijbarkan oleh Allah kepada kita semua untuk kita bermuhasabah, kita melihat, untuk kita membuat ulang kaji terhadap hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana apabila kita memutuskan sebanyak mungkin hubungan kita dengan makhluk kecuali dengan orang-orang yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini, dan kita menambah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan moga-moga kita dapat merebut peluang ini untuk membetulkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan kita dengan orang-orang yang hampir dengan kita, sanak saudara kita, isteri dan anak-anak kita. Dan moga-moga Allah memberikan kemenangan kepada kita sekalian di dalam menghadapi wabak dan ujian daripada Allah Azza wa Jalla ini. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga itulah yang sedang kita hadapi hari ini, dan pengisian pada petang ini adalah satu amal salih yang tidak ada tolak bandingnya, berada dalam majlis ilmu, majlis fiqhin, khairun min ibadati 50 sanatan. Majlis fiqh ini pahalanya melebihi daripada beribadah sunat sebanyak
50 tahun. Sebahagian riwayat mengatakan begitu, insyaAllah. Boleh Ustaz Saiful, tengok ada soalan dah keluar tu. Baik. Okey. Ustaz, kita Ya. nak mulakan soalan ya? Ya, bola terus ya. Nak sembang pun tak erti dah ha. PKP ni. Baik Ustaz, insyaAllah. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok dulu soalan daripada di bawah. Kita baca sikit komen. Daripada Ibrahim Ayub, subhanallah. Siti Hani, subhanallah. Daripada Puan Fauzia, Assalamualaikum Ustaz dan Tuan Guru, apa khabar? Ditanya itu. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Okey, baik. Ini ada satu soalan daripada Puan Wardah Jannah. Jadi Puan Wardah Jannah bertanya berkaitan dengan tawaf wada'. Katanya saya tak faham tentang tawaf wada'. Yang saya faham lepas tawaf wada' tak boleh stay ataupun tinggal di hotel. Yang tetap fatwa terkini lah, haji dan umrah. Dia kata fatwa terkini haji dan umrah boleh stay dekat hotel. Jadi dia tak faham, dia kata sama ada boleh stay ataupun tak boleh stay di hotel apabila kita setelah membuat tawaf wada'. Mohon pencerahan. Jadi dia minta mohon pencerahan daripada Tuan Guru, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Naqulu wallahu a'lamu bis-shawab. Yang pertama sekali penanya ni bukan penanya, dia penanya. Dia pun penanya jugalah kan, dia tanya kita. Penanya bertanya, dia kata dia tak faham berkenaan dengan tawaf wada'. Tawaf wada' ini dalam bahasa maknanya mengucapkan selamat tinggal. Tawaf wada' kalau kita nak terjemahkan dengan bahasa yang mudah adalah tawaf selamat tinggal. Kalau bahasa Allah ni tawaf nak bye-bye lah. Bye-bye. Tawaf kudum tu tawaf welcoming tawaf. And maybe we can say tawaf wada' adalah bye-buying tawaf. Boleh tak Ustaz Faiz? Kata aku tu. Iya sah. Baik. Tawaf wada' ini berdasarkan kepada satu sabda Nabi SAW, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Tak ada seorang pun boleh nafar meninggalkan kota suci Makkah kecuali hendaklah perkara terakhir yang dilakukan adalah tawaf di Baitillahil Haram. Maka hadis ini telah pun difahami oleh dengan beberapa kefahaman oleh para ulama. Sebahagiannya mengatakan berkaitan dengan ibadah haji sahaja. Sebahagian mengatakan ianya adalah umum, sama ada ibadah haji ataupun bukan ibadah haji. Dan sebahagian ulama mengatakan ianya lebih umum daripada itu, siapa-siapa sahaja, sama ada orang Mekah ataupun orang bukan penduduk Mekah, sama ada orang menunaikan haji ataupun umrah ataupun orang yang tidak menunaikan haji dan umrah yang berada di dalam tanah haram, yang hendak keluar meninggalkan kota Mekah, maka dia hendaklah melakukan tawaf wada'. Dan pandangan yang dipilih oleh ulama kita dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang mu'tamad, dan itulah yang difatwakan oleh para mufti kita, yang dipegang oleh penasihat haji, tabung haji, pakar-pakar rujuk kita yang memberi petunjuk hukum kepada kita bahawasanya tawaf wada' ini hukumnya adalah wajib dan ia adalah wajib mustaqil. Wajib mustaqil artinya wajib yang tidak ada kaitan dengan ibadat haji dan umrah. Dia adalah kewajipan bagi siapa sahaja, sama ada orang Mekah ataupun bukan orang Mekah, untuk beberapa kondisi. Yang pertama, bagi orang yang nak meninggalkan Mekah untuk balik ke rumahnya dan tidak akan datang lagi, tidak ada niat untuk datang lagi ke Mekah untuk tempoh yang terdekat, sama ada orang jauh ataupun orang dekat, sama ada orang yang rumahnya melebihi 2 marhalah daripada Mekah ataupun rumahnya tak sampai 2 marhalah daripada Mekah, dia mai buat haji ke, dia mai berjalan ke, dia mai buat umrah ke, lepas dia selesai dia nak balik dah rumah dia, dia akan bermukim di rumah dia lah, ataupun dia akan duduk di rumah dia melebihi
tempoh yang biasa, maknanya dia akan balik, maka dia wajib tawaf wada'. Kemudian tawaf wada' ini juga wajib bagi orang yang nak meninggalkan kota Mekah bagi perjalanan yang melebihi 2 marhalah. 2 marhalah kalau kita kata dalam ukuran biasanya adalah 91 km. Walaupun dia tak mau tidur di tempat tu, maka dia wajib menunaikan tawaf wada'. Kemudian yang ketiga, tawaf wada' juga diwajibkan bagi orang yang nak meninggalkan kota Mekah bagi perjalanan yang singkat, bagi perjalanan keluar kepada tanah halal, yang perjalanan yang pendek, yang tak cukup 2 marhalah, tetapi dia nak stay dekat tempat yang dia nak pergi tu melebihi 3 hari. Contohnya orang nak pergi Jamum. Jamum ada satu kampung antara Mekah dengan Madinah, namanya Jamum. Kalau tak silap saya, Jamum ni lebih kurang 30 kilo macam tu lah daripada Mekah. Dulu ni kami duk pergi lah Jamum, pasal ada tempat duk pergi Wadi Fatimah, pergi pergi tempat kebun kurma, mandi ayam telaga tu dululah, 90-an, tuan-tuan awal 90-an dulu. Ni orang tak pergi lah Jamum. Tapi kalau nak pergi Jamum tu, kita nak duduk di Jamum ke Nawariah ke sebagainya melebihi 3 hari, juga wajib menunaikan tawaf wada' mengikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kerana dia nak stay di situ, nak beriqamah di situ, dan dia tidak lagi sebagai orang musafir. Ini beberapa keadaan wajib menunaikan tawaf wada'. Adapun bagi perjalanan yang dekat, dia nak pergi Jamum tapi tak duduk sampai 3 hari, dia nak pergi Jamum balik hari, tak cukup 2 marhalah, tak wajib tawaf wada', tapi dia disunatkan tawaf wada'. Ini tawaf wada' hukumnya sunat. Begitu juga kalau orang yang menunaikan ibadah haji, dia nak pergi ke dia nak pergi ke Padang Arafah untuk berwukuf di Arafah, dia disunatkan untuk melakukan tawaf wada'. Ini kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab manasik dalam mazhab kita, ada menyebut benda ni walaupun orang tak buat. Dia kata sunat mandi sunat ihram, kemudian semayang sunat ihram, kemudian turun pergi buat tawaf wada', kemudian patah balik mai depan rumah niat haji, kemudian baru bertolak ke Arafah. Perbuatan begitu katanya sunat. Kalau tak silap juga disebut oleh Syekh Daud Al-Fitani di dalam kitab beliau Ghayatul Maram fi Kaifiyati Ada'i Haji Islam, yang terkenal sebagai manasik Syekh Daud Al-Fitani. Kemudian tawaf wada' ni adalah wajib bagi orang nak balik rumah dia terus, wajib bagi orang yang nak meninggalkan kota Mekah untuk perjalanan melebihi 2 marhalah. Itu kita kena faham betul-betul, kerana ada timbul isu kadang-kadang jemaah nak berziarah ke tempat yang melebihi 2 marhalah. Contohnya jemaah yang nak ke Taif, jemaah yang nak ke Taif, dan bukan di Taif dia. Taif kalau pakai jalan lama dia baru 70 kilo lebih saja. Tapi Taif jalan baru yang masuk sampai ke Qarnul Manazil, mereka akan ke Sail, iaitu Sailul Kabir, itu sudah melebihi 2 marhalah. Maka tuan-tuan dinasihatkan untuk menunaikan tawaf wada'. Saya amat menghormati pandangan yang berbeza, alhamdulillah, kerana ikhtilaful ulama bagi kita adalah ada kerahmatannya, ada sa'ah, ada keluasannya bagi umat. Tapi yang dipertegaskan dalam pandangan yang kita pegang dalam mazhab kita, beliau hendaklah menunaikan tawaf wada'. Kemudian selepas menunaikan tawaf wada', mungkin ini yang dikendaki oleh penanya tadi, Puan Wardah, iaitu hendaklah kita dengan cepat meninggalkan tempat kota suci Mekah itu untuk kepada tujuan kita. Contohnya kita nak balik Malaysia lah, kita dah kemas barang apa semua, kemudian kita tawaf wada', lepas tawaf wada' naik bas balik. Yang tu kira cantik lah. Yang tu kira, kalau kami orang Pulau Pinang, kami kata kira sempoi lah, kan? Itu kira sempoi lah. Tapi kebiasaannya selepas kita tawaf wada', kita menunggu pula kedatangan
kenderaan yang untuk mengambil kita. Dan ini adalah perkara yang biasa berlaku dan itu balik kepada uruf kita. Dan sebenarnya untuk selepas tawaf wada kita dilarang daripada berlibur lagi, kita dilarang daripada melakukan perkara-perkara yang menafikan bahawasanya kita melakukan perkara terakhir adalah tawaf wada, kita pergi shopping lagi, kita pergi tidur lagi, kita pergi sewa hotel lain pula, nak stay lagi satu malam, ataupun lepas tawaf wada kita melakukan perkara-perkara yang menunjukkan kita tak mau balik. Ada mizannatul iqamah, ada ciri-ciri iqamah di situ, ciri-ciri nak bermukim lagi, itu tak boleh. Adapun perkara yang berlaku sekarang ini, selepas tawaf wada kita balik ke hotel, kita tunggu bas, kita tunggu kenderaan, maka ianya tidak membatalkan tawaf wada kita. Kecuali lah kita nak balik esok, hari ini, pagi ini kita dah tawaf wada, esok baru kita nak balik, itu tak betul. Para pembimbing hendaklah memastikan jam bas akan datang dan melihat bilakah masa yang sesuai untuk para jemaah tawaf wada supaya tempoh mereka menunggu bas itu tidak terlalu lama dan ada keputusan yang dibuat berkaitan dengan tempoh-tempoh ini tidak melebihi 3 jam, tidak melebihi 4 jam, 5 jam dan sebagainya, walaupun tempoh yang ditetapkan itu adalah berbalik kepada uruf menunggu, tapi dalam kitab-kitab fiqh hanya menyebut boleh menunggu wa in tala. Itu disebut dalam apa nama idah Imam Nawawi, manasik Imam Nawawi, wa in tala, walaupun lama. Tapi kalau terlalu lama sampai menafikan makna apa nama wada' itu, maka atau wada' itu hendaklah diulang semula. Allah. Boleh Ustaz Pun? Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay. Jawapan. Ustaz Faiz nak tambah, boleh lah. Fadhal ya Maulana Faiz. Assalamualaikum Ustaz, bukan nak tambah, cuma nak tanya sikit. Ya. Mbak Lalan dah menyentuh tentang berkenaan dengan tawaf wada'. Okey, Ustaz, bila mana dalam konteks ke Taif contohnya kan? Ya. Seseorang yang dah melakukan tawaf wada' sebelum ke Taif, apabila dia pergi ke Taif, maka untuk nak apabila dia kembali ke kota Mekah, adakah wajib dia melaksanakan umrah? Dan macam mana pula Ustaz tentang isu melintasi miqat? Contohnya bagi orang yang Okey. Masuk ke Mekah dengan berihram. Apa hukum masuk ke Mekah dengan ihram? Hukum masuk ke Mekah dengan ihram adalah sunat dalam mazhab kita. Maka seseorang itu diberi pilihan sama ada nak masuk ke Mekah dalam keadaan berihram ataupun tidak berihram. Jadi kalau orang tu nak pergi Mekah, dia bukan tujuan ibadah, nak pergi makan angin, nak pergi makan kenuri, nak pergi ziarah adik-beradik, boleh. Dan dia tidak berniat ihram haji ataupun umrah, diharuskan. Tapi nak keluar, dia wajib tawaf wada', itu sahaja. Tapi bagi orang yang masuk ke Mekah bukan dengan niat ihram haji atau umrah, maka dia disunatkan untuk tawaf qudum, welcoming tawaf. Welcome Mr. Bahaqi. Dia tawaf qudum. Dia disunatkan tawaf qudum. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Taif, tawaf wada' pergi Taif, sampai Taif dia bawa pergi mana? Dia bawa pergi Qanul Manazil kan? Di Qanul Manazil tu ada orang buat umrah, ada orang tak buat umrah. Apa hukum yang buat umrah? Okey, bagus. Apa hukum tak buat umrah? Bagus juga. Bukan bagus, ikut suka dia lah. Pasal ibadah tu adalah sunat. Bagusnya buat umrah lah, tapi kalau tak buat umrah. Tapi diingatkan, apabila dia sudah sampai ke miqat yang besar, miqat yang 5 itu, Qanul Manazil, Zatu Irqin, Yalamlam, Rabiq ataupun Juhfa, dan satu lagi Bir Ali, sampai di situ dia masuk tak buat umrah, okey tak apa. Tapi kalau dia ada niat nak buat umrah lagi, dia kena berumrah daripada situ. Jadi kalau lepas tu tak buat umrah sampai balik, tak apa. Tapi kalau lepas tu dia dah buat umrah pula, ini menjadi perbincangan dan perbalahan ataupun menjadi khilaf di kalangan para ulama, adakah boleh dia pergi berniat di Tanaim
walhal dia pergi mana-mana tanah halal lah, tanah Imta, Dhul Hulaifah ke mana ke, walhal dia sudah pergi ke apa nama Qannul Manazil, kerana di situ ada umum baginda menyebut dia adalah miqat untuk man marra alaihinna hunna li ahlihinna wa man marra alaihinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj aw al-umrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Miqat itu adalah untuk penduduk situ dan orang yang lalu ke situ, bagi orang yang ada kehendak, arada, orang yang ada iradah, kemahuan untuk menunaikan haji dan umrah. Kalau lepas tu dia ada nak buat haji dan umrah lagi, dia kena niat umrah di situ. Kalau lepas tu dia tak buat umrah dah sampai balik, okey, insya-Allah. Wallahu a'lam. Faiz ada pandangan lain ke? Sila. Okey, baik. Mungkin kita boleh teruskan soalan yang seterusnya, Ustaz. Ya, sila, fadhal. Okey, baik. InsyaAllah saya bacakan soalan seterusnya daripada Puan Raihan Muslihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi umrah bawa anak yang usianya 1 tahun, Ya. perlu tak diniatkan umrah juga untuk dia? Dan macam mana cara untuk lakukan umrah tu? Sama ada sekali jalan masa mak ayah tu buat umrah atau dah selesai mak ayah baru selesaikan niat anak tadi. Itu dia tanya tentang dia bawa anak yang berumur 1 tahun. Jadi adakah perlu untuk dia niatkan umrah untuk anaknya ataupun untuk dan dia tanya adakah perlu melakukan cara umrah tu sekali dengan dia ke ataupun dia buat lepas habis barulah dia buatkan untuk anak dia tadi. Jadi mungkin Ustaz boleh menjawab persoalan tersebut daripada Puan Raihan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi para mutawif boleh ambil perhatian bab ihram kanak-kanak dan orang gila. Dia termasuk kanak-kanak dan orang gila sekali. Kalau tengok dalam kitab-kitab manasik, dia masuk dalam babu ihramis sabi wal majnun. Bab ihram kanak-kanak dan orang gila. Bagaimana nak mengihramkan kanak-kanak dan orang gila. Sebenarnya kanak-kanak dan orang gila ni adalah termasuk dalam martabat pertama haji umrah, iaitu sah haji, sah umrah mutlaqan, secara mutlak. Sah saja. Iaitu satu syarat saja, iaitu syaratnya Islam. Tak kira lah ada akal ke, tak ada akal ke, mumayyiz ke, tak mumayyiz ke, kanak-kanak ke apa ke, sah melakukan ibadat haji. Dan sabit dalam riwayat yang sahih dalam haji wada', ada seorang wanita yang mengangkat anaknya yang kecil ditunjukkan kepada Nabi SAW dan beliau bertanya kepada baginda, "Ali hadza hajjun?" Qala na'am, kata Nabi, na'am walakil ajru. Kanak-kanak besar ni boleh buat haji dah. Tambahlah umrah pun. Kemudian Nabi jawab sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya, dan kamu yang dapat pahalanya. Jadi nak mengihramkan haji ataupun nak mengihramkan umrah kanak-kanak, termasuklah orang gila, kata ulama, adalah diharuskan. Caranya, walinya mengihramkan anak itu dengan berkata, aku jadikan anak aku ini berihram. Dia yang niatkan. Aku jadikan anak aku ini berihram dengan ihram haji. Kalau haji. Kalau umrah, aku jadikan anak aku ini berihram dengan ihram umrah. Ataupun aku masukkan anak aku ini dalam ihram umrah. Okeylah, kes kita ni umrah. Aku masukkan anak aku ini dalam ihram umrah. Adkhaltu waladi hadha fi ihrami al-umrah. Ataupun ja'altuhu muhriman bil umrati. Boleh. Kemudian maka kalau anak itu boleh mengerjakan sendiri, maka dikerjakan sendiri. Diajarkan untuk sembahyang sunat ihram sebelum tu. Kalau tak boleh, wakilnya ataupun walinya sembahyang bagi pihaknya. Kemudian berniat ihram. Kemudian
walinya itu bertanggungjawab, orang yang mengihramkannya itu bertanggungjawab untuk membawa anak itu untuk tawaf dan sa'i. Selepas tawaf, kalau anak itu boleh sembahyang sendiri, diajarkan sembahyang sunat tawaf. Kalau tak boleh sembahyang, maka walinya bersembahyang sunat tawaf bagi pihak anak itu. Kemudian bagaimana nak menunaikan tawaf itu? Ditunaikan, kalau nak ditanggung anak itu seelok-eloknya, orang kalau wali pun berihram juga, maka dia menyelesaikan. Kalau dia nak tanggung lah, tanggung ni masalah sikit, tanggung yang ditanggung dan sebagainya. Kalau dia tanggung, dia selesaikan dulu tawafnya baru dia tanggung anaknya. Tapi sekarang ini sudah tidak ada tanggung. Tapi walaupun begitu, ada sebagian ulama mengatakan kalau dua-dua berihram, yang menanggung pun dapat, yang ditanggung pun dapat. Kalau dia dukung lah, kita kata. Tapi sekarang ni dah bukan dukung dah, lah ni orang bubuh dalam wheelchair kan orang panggil. Orang bubuh dalam wheelchair dan ditolak. Dan wheelchair Stroller. Stroller. Budak-budak tolak tu kan. Bubuh dalam tu. Cuma anak itu diihramkan. Jadi kita bila mengihramkan kanak-kanak, kita kena jaga larangan ihram. Kalau perempuan, cara perempuan. Kalau laki-laki, cara laki-laki. Kemudian nak dibawa tawaf itu disucikan, diwudukkan dan sebagainya. Kemudian dibawa tawaf, tolak. Kalau dalam konteks dalam Sabil Muhtadin ada menceritakan tentang hukum tarik. Bubuh orang atas tikar, tarik. Jadi tarik tak sama dengan tanggung. Jadi tarik tu orang yang ditarik pun dapat tahu kebilangan tawafnya, sah tawafnya. Orang yang menarik pun sah tawafnya. Jadi tolak dengan tarik ni bagi saya sama lah. Jadi lah ni zaman tolak. Jadi bawa anak tu bubuh dalam stroller tu, kemudian ditolak untuk tawaf. Pastikan anak itu telah pun berniat. Dia dah berniat umrah. Tawaf tu dia memenuhi syarat-syaratnya, mengkirikan Kaabah, segala syarat-syarat sah tawaf itu dipelihara. Kemudian selepas itu sembahyang sunat tawaf. Lepas sembahyang sunat tawaf, bawa pergi sa'i. Sa'i ni paling mudah lah, sa'i. Tak ada wuduk pun tak apa, sa'i. Selepas sa'i, maka anak itu digunting, tuan kata ditahallulkan. Gunting itu, selepas gunting, orang itu akan mendapat tahallul, maknanya sudah bebas daripada larangan ihram dan umrahnya sudah sempurna. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rosli Osman atas jawapan sebentar tadi. Jadi saya baca soalan yang seterusnya. Sebab ada 2-3 soalan yang berkaitan dengan ziarah Taif tadi. Mungkin bagi saya Ustaz dah jawab tadi. Rasanya dia ulang soalan yang sama tadi. Mungkin kita akan terus kepada soalan daripada Puan Fauziah. Puan Fauziah. Puan Fauziah tanya kepada Ustaz, bilakah nak mulakan niat mengerjakan tawaf? Boleh ke niat sebelum melalui Hajarul Aswad? Sah atau tidak niat tu Ustaz? Jadi persoalannya tentang niat lah. Niat nak mengerjakan tawaf. Jadi mungkin Ustaz boleh menjawab insya-Allah Ustaz. Silakan. Okey, berkenaan dengan niat bagi kesemua manasik, bagi kesemua nusuk. Berniat untuk tawaf, berniat untuk sa'i, berniat untuk gunting. Okey, bagi orang yang mengerjakan umrah, dalam mazhab kita, niat umrahnya sudah merangkumi kesemua perkara. Dia kata nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Azza wa Jalla. Maka niatnya itu merangkumi niat tawaf, merangkumi niat sa'i, merangkumi niat bergunting. Maka ketika dia tawaf, dia sudah tidak lagi dituntut untuk berniat. Ketika dia sa'i, tak dituntut untuk berniat. Ketika bergunting, tidak dituntut untuk berniat. Tapi kalau dia berniat, hukumnya adalah sunat. Ulama kita kata hukumnya adalah sunat kerana keluar daripada khilaf
pandangan ulama yang mengatakan masih lagi dituntut dan wajib berniat untuk menjadikan tawafnya itu sah. Maka bagi khusus untuk tawaf, maka bila kita nak niat, kita niat ketika nak mula tawaf. Nak mula tawaf bila? Nak mula tawaf adalah ketika kita berada pada garisan Hajarul Aswad. Boleh tak berniat sedikit sebelum itu? Sebagian ulama mengatakan boleh berniat sedikit sebelum itu dalam keadaan menghadapkan dada kita ke Kaabah, kemudian perlahan-lahan berjalan sampai kepada Hajarul Aswad dengan keadaan berkekalan niat. Tu kena ingat tu. Bukan niat tu lepas tu putih berjalan buat tak, tidak, tapi berkekalan niat. Saya nak sebut macam mana? Kekal niat. Sedikit sebelum Hajarul Aswad tu dia niat. Saja aku tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia kekal. Saja aku tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Kekalan itu sampai dia mula tawaf. Begitu. Ini untuk tawaf umrah. Adapun tawaf selain daripada tawaf haji, tawaf umrah dan tawaf qudum bagi haji, maka disyaratkan niat sebagai syarat sah. Wajib berniat. Kalau tak niat, tidak sah. Ini termasuklah tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait, tawaf tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait, tawaf nazar dan tawaf wada' yang kita sembang tadi ni, dia kena berniat tawaf wada'. Kopi berjalan begitu saja tak ada niat, maka tawaf wada'nya tidak sah. Jadi kita nak tawaf sunat, kena niat. Ketika kita berada pada line Hajarul Aswad itu ataupun sedikit sebelum itu, dan kita mengekali niat itu ketika kita melalui Hajarul Aswad, maka kita kena berniat, aku tawaf sunat kerana Allah Ta'ala, aku tawaf nazar kerana Allah Ta'ala, aku tawaf tahiyatul bait kerana Allah Ta'ala, ataupun aku tawaf wada' kerana Allah Azza wa Jalla. Itulah sedikit berkenaan dengan niat. Macam tu juga, tapi masa sembahyang sunat tawaf kena niat sembahyang sunat tawaf. Kemudian masa kita sa'i, disunatkan untuk niat sa'i. Kalau tak niat bertawaf. Bila nak niat sa'i? Ketika berada di atas Bukit Safa untuk memulakan pusingan yang pertama. Aku tawaf sa'i, aku tawaf sa'i. Aku sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Kemudian apabila selesai sa'i nak bergunting, dia berniat aku bergunting bagi umrah kerana Allah Ta'ala. Allahu'alam. Ustaz Saiful, boleh soalan lagi? Mungkin Ustaz Faiz ada nak tambah apa-apa ke ataupun Ustaz Faiz lupa. Tuan Guru. Fadhal Maulana. Ada satu soalan nak tanya berkenaan dengan tawaf. Bagaimana pula Ustaz kalau tawaf menggunakan skuter? Sebab kita tengok sekarang ada perkhidmatan di Masjidil Haram tu naik skuter dengan sedikit bayaran lah. Jadi kita tengok di skuter Ustaz, tempat tawaf di skuter tu, bila mana ghalibnya seseorang yang naik skuter, biasanya bahu dia akan lari kerana dia jauh dengan Kaabah, dan kita tengok kalau kita tawaf di dataran Kaabah ni, dia ada garisan melengkung gitu yang menunjukkan kalau boleh kita jadikan sebagai indikator kita untuk bertawaf. Tapi di bahagian atas tempat skuter tu ada juga bulatannya tapi tak sama. Maknanya dia lari daripada Kaabah, siapa yang mengikut. Jadi macam mana Ustaz? Okey, berkenaan soalan Ustaz Faiz, syukran jazilan di atas soalan ini. Jazakallahu khairan katsira. Dia perkara yang pertama yang kita mesti lihat adalah hukum bertawaf dan hukum bersa'i secara berkenderaan. Sabit dalam hadis yang sahih bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah tawaf dalam keadaan menunggang unta. Pernah tawaf dalam keadaan menunggang unta. Ini sebagian ulama mengatakan li bayani al-jawaz, untuk menyatakan keharusan bertawaf dan bersa'i dalam keadaan berkenderaan. Itu kita clear. Ini adalah bincang yang mana afdal, berkenderaan ke tidak berkenderaan. Sebahagian ulama mengatakan, dan ini adalah moga-moga pandangan jumhur dan pandangan yang benar, iaitu yang afdalnya adalah dalam keadaan tidak berkenderaan, berjalan kaki. Kerana ada juga pandangan yang mengatakan disyaratkan untuk
tawaf dalam keadaan berjalan kaki kecuali apabila ada keudhuran. Ini ada pandangan ulama. Namun pandangan yang kita pegang, qaul yang muktamad adalah harus tawaf dalam keadaan berkenderaan walaupun sengaja nak berkenderaan, bukan atas keadaan keperluan. Saja-saja nak naik skuter tu boleh. Walaupun kita sihat boleh berjalan, tapi saja-saja nak naik skuter harus. Walau bagaimanapun yang afdalnya adalah berkenderaan, adalah berjalan kaki, kerana mazada masyaqqatan zada ajran. Apa yang bertambah kerumitannya, kesusahannya, moga-moga bertambah juga dengannya pahala dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam mazhab kita ditekankan ketika tawaf hendaklah mengkirikan Kaabah. Artinya bahu kita hendaklah senantiasa berada dalam keadaan mengkirikan Kaabah, dan kalau terpesong maka pusingan itu dikira tidak sah. Sebab itu para alim ulama kita kebanyakannya memberi nasihat supaya kita ambil liun jauh sikit pun tak apa bila kita dalam keadaan berkenderaan ini, untuk memastikan kiri kita tetap berada pada garis pusat Kaabah, pada garis pusat Kaabah dalam keadaan senantiasa. Ini pandangan yang dipegang oleh guru-guru kita, guru-guru kami, guru-guru kita semua, guru-guru para sahabul fadilah, tuan-tuan guru sekalian. Namun begitu, ada di kalangan guru-guru kita semua, guru-guru kami juga di Mekah sendiri, sebahagian juga daripada kalangan Syafi'iyah yang mengatakan, wallahu alam, saya hanya menakalkan pandangan mereka, iaitu diharuskan juga bertawaf di dalam keadaan kita duduk dalam masjid tapi dalam keadaan jauh daripada Kaabah ini, dalam masjid tingkat atas ke tingkat 1 ke tingkat 2, bukan kita di dataran Kaabah tapi kita di tingkat-tingkat yang atas ini dalam keadaan jauh dan kita tak nampak Kaabah, hanya berpandukan kepada jihatul Kaabah. Jihatul Kaabah iaitu arah Kaabah sahaja, bukan ainul Kaabah. Faiz boleh ke? Boleh faham tak jihatul Kaabah dengan ainul Kaabah? Boleh tak? Kita bincang sini. Jadi pandangan yang kedua ni agak ada ada ringan sikit lah, iaitu berpandukan jihatul Kaabah sahaja, tetapi tidak mesti tepat dengan ainul Kaabah. Dan saya rasa itulah yang diberi panduan oleh guru-guru kami di Makkah sendiri. Saya sebutlah nama siapa, tapi Tok Guru di Makkah kata betul lah, bila kita duduk tingkat atas, naik kereta ke berjalan ke, kita dah tak nampak Kaabah, dah jauh. Jadi kita berpandukan kepada jihatul Kaabah, bukan ainul Kaabah. Tapi kalau kita duduk di dataran Kaabah, berhampiran dengan Kaabah, kita mesti pastikan kiri kita itu pada ainul Kaabah. Kalau nak selamat, kita liunlah pergi jauh sikit untuk ambil kita betul-betul dengan ainul Kaabah, berpandukan kepada apa? Berpandukan kepada garisan kiblat yang dibuat oleh pihak pengurusan Masjidil Haram untuk orang-orang yang bersembahyang di tingkat-tingkat tersebut. Allahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan daripada Ustaz Rosli ya. Mungkin jawapan tu memuaskan Ustaz Faiz. Ustaz Faiz okey? Baik, ada pandangan yang berbeza, okey, boleh habaq lah, kita kongsi. Sharing is caring. Jadi insya-Allah Ustaz, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Daripada Puan Fauziah juga tentang tawaf juga. Beliau tanya kepada Ustaz, kalau wuduk terbatal, wuduk terbatal semasa tawaf umrah. Jadi kami ini wanita lah, dia bercakap mengenai daripada pihak wanita, bolehkah ambil wuduk menggunakan spray? Tetapi di manakah tempat nak berwuduk itu? Maksudnya tentang kata proses nak mengambil wuduk semula tu dan semasa terbatalnya tawaf umrah. Jadi dipersilakan Ustaz insya-Allah. Okey, saya akan jawab setengah lagi Ustaz Faiz jawab. Kerana saya ni
dah lama tak bawa jemaah juga sebenarnya. Dan ni saya pergi umrah lah, saya tak bawa jemaah, jadi saya tak ambil pusing sangat tang mana. Dan kebetulan Masjidil Haram mengalami perubahan yang besar-besaran. Jadi saya pun pergi jadi jemaah ni tak ambil berat sangatlah. Secara asasnya apabila kita batal wuduk, maka siapa-siapa pun harus mengambil wuduk dengan cara spray. Harus. Kerana kita berwuduk, cuma kita hendaklah memenuhi segala syarat sah dan rukun-rukun wuduk. Syarat sah ni penting. Kita duk bincang rukun-rukun wuduk saja, wa furudul wuduk sittatun, nak tu saja. Syurut sihhatil wuduk kena diambil perhatian, iaitu yang pertama sekali mestilah menggunakan air yang mutlak. Air dalam spray tu mesti air mutlak, bukan air Coca-Cola, bukan air 7up, bukan air kopi. Kadang dia buat dalam spray tu air kopi. Okey. Kemudian air dalam spray tu adalah air mutlak, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dialirkan air itu dalam makna yang dituntut oleh syariat, iaitu bagi muka, tangan, kaki hendaklah dibasuh, dan bagi kepala boleh hanya disapu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Jadi imsahu bi ru'usikum sahaja, bukan imsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dalam mazhab kita wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum dengan nasab, maka dia ataf kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan irsilu arjulakum. Jadi ilal ka'bain. Jadi yang pakai spray ni kena pastikan hendaklah mengalirkan air ketika membasuh muka, membasuh tangan dan membasuh kaki. Kepala boleh sapu basah-basah saja. Saya risau satu saja orang pakai spray ni, dia nak jimat air, dia percik sikit dan air tu dalam keadaan debu, macam debu, macam debu, dia mercik sikit-sikit saja, berdebu-berdebu, dia rasa basah saja tetapi tidak basuh. Kerana basuh ini maknanya mengalirkan air. Jadi kena spray bagi banyak dan dia dalam keadaan air mengalir, dan sekurang-kurangnya selepas daripada air itu mengalir kepada kesemua bahagian yang wajib dibasuh itu, kena ada air menitik. Bagi ulama kata kena sekurang-kurangnya ada setitik ataupun 2 titik. Ada kata 2 titik. Tangan pun kena ada titik. Tangan belik ni pun kena ada titik. Kepala tak ada titik tak apa. Basah-basah tu sapu. Kemudian kaki kena ada sampai menitik. Kemudian satu lagi, hendaklah untuk yang pakai spray ni dispray di atas kulit. Dispray di atas kulit, dan tidak ada atas kulit itu perkara yang disebut sebagai hail, iaitu perkara yang menghalang daripada air sampai ke kulit. Saya tengok ada jemaah perempuan, mereka ambil wuduk, mereka spray muka lagu tu saja, kemudian segala rambut yang berada dalam had muka, dalam sempadan muka ni tidak kena air, terutamanya sekben dia. Ini orang panggil sekben betul, Ustaz Faiz? Sekben bulu pelipis ni tak kena, kerana bulu pelipis sekben itu dia buah ke belakang masa dia pakai tudung kan. Dia kena tarik bagi kena air juga, bagi kena termasuk ketika basuh tangan. Ada jemaah ketika ini termasuk ketika basuh muka, ketika basuh tangan ada jemaah spray air di atas baju macam tu saja, atas sarung lengan dia. Masa dia basuh kaki, dia spray air di atas stokin. Jadi saya risau air tak sampai. Kalau sampai pun air sudah tak jadi air mutlak, kerana dah bercampur dengan kotoran yang ada dalam stokin. Jadi dan biasanya orang perempuan akan pakai stokin yang tebal. Dia hanya bagi basah dan tidak ada mengalir. Jadi saya nasihatkan, kalau ambil air sembahyang dengan spray,
pastikan muka, tangan, kaki itu dalam makna basuh dan kepala itu boleh hanya disapu. Itu yang saya nak tekankan di sinilah. Kemudian tang mana tu, kalau dulu ni kami ada tempat minum air zam-zam yang dikhususkan untuk orang perempuan dan orang lelaki-lelaki tak masuk situ. Bolehlah PMS sembahyang tu. Lah ni hak baru ni saya pergi tengok tempat makan yang zam-zam orang perempuan pun orang jantan pun ramai, betul tak? Jadi saya tak tahu, saya serah pada Ustaz Faiz untuk jawab. Tafadhal mashkura ya Maulana Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas jawapan kepada Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Rosli kita. Cuma saya jawab ringkas sahaja berkenaan dengan di mana tempat yang terdekat. Mungkin kalau puan berada di dalam Masjidil Haram sebagai muslimat, tak kira sama ada muslimin ataupun muslimat, lelaki ataupun perempuan, untuk nak ambil wuduk, sekiranya kalau sama ada bawa spray ataupun tidak bawa spray, boleh cari di bawah, di sebalik tangga-tangga yang turun menuju ke dataran Kaabah. Maksudnya kita daripada hotel kita nak turun ke dataran Kaabah tu, kita akan menuruni tangga. Sama ada eskalator ataupun tangga biasa itu. Di sebalik tangga di bawah itu adanya tempat ambil wuduk untuk lelaki dan wanita. Sekiranya di luar masjid, tentulah kita boleh ambil wuduk di tandas tempat WC katakan yang terdekat dengan Hotel Safwah. Cuma begitulah, wallahu alam. Oh, saya ingat. Saya bisa jumpa tempat ambil wuduk untuk lelaki-lelaki, tempat ambil wuduk untuk perempuan, bawah tangga, betul. Yang tu tak payah pakai spray, yang tu memang ada pipe sempoi punya. Ya. Kan? Ada pipe. Ada pipe. InsyaAllah. Lama dah ni, sudah lah kot. Ada lagi kan? Saya kena tanya kepada ni kita punya pengurusi kita lah, Ustaz Baki. Macam mana Ustaz Baki? Ustaz Baki masih ada di talian ke? Ada. Bila-bila pula ke? Esok ke? Malam ke? Sampai asar Ustaz. Sampai asar tak boleh Sebelum asar lah. Soalan ada lagi tak? Soalan banyak Ustaz, berjelok. Oh, soalan lagi lah, cepat. Okey, baik. Baik, kita terus kepada soalan yang seterusnya, insyaAllah. Saya bukan di rumah ni, saya di masjid. Di masjid Abdullah Fahim. Kalau lambat sangat takut saya kena tahan polis balik. Itu je. Baik Ustaz. PKP lagi kena bayar denda 1,000, Ustaz Bahaqi lah bayar. Okey. Baik, kita terus pada soalan seterusnya, insyaAllah. Daripada saya tak pasti sama ada puan ataupun tuan, daripada Puan Ali Dayun namanya. Jadi ditanya kepada Ustaz Rosli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya juga mengenai status Jumaah Umrah yang solat fardu di musalla. Di musalla hotel lah, kan setiap hotel ada musalla, tetapi berimamkan imam Masjidil Haram. Jadi bagaimana Ustaz tentang pendapat Ustaz? Ada setengah orang dia semayang di musalla berimamkan dengan imam Masjidil Haram. InsyaAllah Ustaz. Kita tengok pandangan Ustaz Faiz dulu. Tak reti tak reti. Takkan tak reti. Biar saja tu. Tafadhal Ustaz, tafadhal. Ini yang tanya kita. Okey, di antara syarat sah iqtidah, syarat sah qudwah ni, syarat sah ikut imam dengan makmum hendaklah berada pada tempat yang sama, tempat yang satu. Kalau mereka tidak ada pada tempat yang satu, tempat yang sama, ittihadul makan, hendaklah berada pada tempat yang berasingan, boleh, tetapi kena ada rabitah, kena ada penghubung. Jadi untuk penghubung ini disyaratkan dalam mazhab kita kena ada pintu yang menghubungkan di antara makmum dengan imam yang di tempat lain itu, ataupun makmum yang di tempat lain itu dengan makmum yang sedang ikut imam. Yang kalau macam di Masjidil Haram, makmum yang ikut tu ramai-ramai itu sampai ke luar-luar masjid itu sah lagi kerana
pintu Masjid Haram tu terbuka dan mereka ikut keluar ni, mereka duk ikut orang yang dalam masjid. Kita yang ikut keluar ni pisah juga, walaupun sampai panjang sampai ke mana, dengan syarat kena ada orang di hadapan kita yang ikut orang depan tu ikut orang depan tu ikut orang depan tu ikut imam yang sembahyang. Dan jarak antara satu saf dengan satu saf ataupun seorang dengan seorang yang di hadapan itu hendaklah tidak melebihi 300 hasta. 300 hasta. Yang ni ijtihad ulama kita berdasarkan kepada sejauh mana boleh sampai panahan satu pemanah itu. Okey. Kemudian bagi tempat yang lebih tinggi, maka disyaratkan kena ada pintu dan kena ada tangga, dan disyaratkan makmum yang ikut imam itu kalau dia keluar melalui pintu itu dan menuruni tangga itu, hendaklah dia boleh sampai kepada imam dalam keadaan tidak membelakangkan kiblat. Ini dalam mazhab kita. Tidak membelakangkan kiblat. Dan sepanjang yang saya ikuti hotel-hotel, surau hotel-hotel ini, kebanyakannya pintunya di belakang, tangganya di belakang. Kalau dia turun, nak turun, dia keluar tu, dia mesti membelakangkan kiblat untuk sampai kepada imam, untuk sampai kepada saf yang di bawah. Maka pandangan yang muktamad dalam mazhab kita untuk sembahyang berimamkan Masjidil Haram, kita duduk di bilik kita ke, kita duduk di di dalam surau-surau hotel, itu adalah tidak sah ikut imam. Jadi kena turun ke bawah. Walau bagaimanapun ada pandangan, satu pandangan dalam mazhab Maliki mengatakan sah juga, selagi mana dapat melihat dalam apa keadaan sekalipun dan dapat mengetahui pergerakan imam. Sebab itu ramai juga orang duk buat juga. Kerana apa? Kerana berpegang dengan pandangan ini, dan sebahagiannya mengatakan ini adalah pandangan yang boleh dipegang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Walau bagaimanapun kita ni duduk, untuk nak pergi duduk ni nak lah hotel Safwah lah, hotel paling hebat lah, bilik menghadap Kaabah lah, bilik paling cantik lah, makan paling sedap lah, servis paling sempoi lah. Sebab tu lah nak pergi dengan Tiram Travel lah, servis bagus, mutawif bagus, makan sedap, tilam tebal kono ni. Yang tu kita mau. Tapi dalam ibadah kita tak mau hak grade A. Makan nak grade A, tidur nak grade A, bas nak grade A, kapal terbang nak business class, yang tu nak bagus, yang ni nak bagus. Tapi ibadat kita nak ambil grade E tolak. Bukan A tolak pun, E tolak. Adalah ujung-ujung mazhab jumhur kata tidak sah, ada ujung-ujung pandangan yang terpencil kata sah, yang tu kita nak pakai. Itu macam mana kita nak dapat kemabruran dalam ibadah kita. Jadi saya nasihatkan diri saya dan kita semua untuk wajahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan redha Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ibadah ni kita ribu-ribu batu, tiba-tiba kita nak sembahyang duduk dalam cermin, nak sembahyang duduk sedap-sedap dalam aircon dalam cermin, bawah nu berabuk tapi Kaabah ada di bawah. Lunturkan, kerana Mekah ini min kalimati bakka yabuku, Makkah yamuku, kerana dia meruntuhkan, dia melunturkan kedosaan, dan yang paling penting dia yamukul kibriya, meruntuhkan kesombongan. Kalau duk nak sombong lagi, kena tarbiyah sikit, Ustaz Faiz kena tarbiyah sikit, insyaAllah. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Dengan penuh penghormatan kepada pandangan yang kata sah. Saya penuh penghormatan. Belah Malik gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik. InsyaAllah kita mungkin boleh terus kepada soalan yang seterusnya, insyaAllah. Kalau Ustaz Faiz ada apa-apa? Ustaz Faiz nak tambah Ustaz Faiz? Okey, baik. Fadhal. Baik, insyaAllah kita terus kepada soalan daripada Tuan Muhammad Haji Mat, bertanya berkenaan Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
berkenaan dengan solat sunat selepas tawaf wada'. Adakah masa tertentu yang disyaratkan untuk kerjakan solat sunat tersebut? Apakah hukum kalau kita terlupa untuk solat sunat selepas tawaf wada'? Okey. InsyaAllah Ustaz, silakan. Selepas tawaf wada' seseorang itu disunatkan untuk bersembahyang sunat tawaf. Dan sebahagian ulama kita, kebanyakan ulama kita mengatakan tuntutannya adalah seumur hidup. Boleh tengok dalam kitab-kitab manasik dalam mazhab Syafi'i, tuntutannya adalah seumur hidup. Kalau dia lupa semayang dalam masjid, dia disunatkan lagi semayang di luar masjid. Kalau dia lupa semayang di tanah haram, dia lagi masih lagi dituntut ataupun masih lagi disunatkan untuk semayang walaupun di tanah halal. Kalau dia lupa semayang dalam perjalanan, dia masih lagi boleh sembahyang ketika sudah sampai ke rumahnya walaupun sudah berlalu tempoh yang panjang selagi mana dia belum mati. Sampai tahap itulah berkenaan dengan tempoh menunaikan sembahyang sunat tawaf. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, soalan seterusnya daripada Puan Syamimi Syamsul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini berkaitan dengan pengalaman Puan ni sendiri. Pengalaman sebelum ni dia kata kebanyakan jemaah wanita bertanyakan soal kerak kentut. Mungkin yang ni orang kata mengalami sedikit uzur lah. Iaitu dia mungkin ada masalah kesihatan kerak kentut. Jadi saya nak tanya apa hukum jika kita kentut lah tanpa disengajakan semasa kita melakukan ibadah umrah ataupun haji itu, adakah sah ataupun tidak? Yang ini mengenai dia ada keuzuran. Jadi bagaimana Ustaz? Okey. Berkenaan dengan kerak kentut ni, saya pun heran pasal apa bila buat haji umrah timbul persoalan ni. Hari-hari duduk di rumah tak ada masalah pun. Wallahu alam. Kalau benar berlaku begitu, orang yang tidak boleh mengawal kentutnya keluar tanpa kawalan. Mungkin dia punya ball joint dia dah tak boleh nak kawal dah, wallahu alam. Kalau benar begitu ada orang tak boleh kawal kentut keluar sendiri tanpa kawalannya. Sama seperti hukum orang yang kencingnya keluar sendiri tanpa kawalan. Bush dia tu dah rosak dah dan tak ada spare part nak ganti, maka dia duduk saja macam ni pun keluar kencing. Tanpa dia rasa basah saja. Itu dia panggil salisul baul. Begitu juga kalau betul ada kes orang yang kentut tanpa kawalan. Dia kentut tanpa kawalan. Dia tak boleh nak kawal dah. Dan tidak terkawal lah. Mungkin kita istilahkan dia sebagai salisul rih dan ada disebut oleh sebagian ulama dengan istilah salisul rih, iaitu kentut tanpa kawalan. Tapi yang kita dah bincang itu dulu, salisul rih di kalangan orang perempuan ini adalah keluarnya angin daripada kemaluan hadapan. Wallahu a'lam. Diterima, dan orang salisul rih ni sama hukum orang salisul baul. Orang salisul baul. Cuma bezanya kalau salisul baul dengan salisul ghaid, orang yang tidak ada kawalan untuk kencing ataupun tidak ada boleh mengawal untuk buang air besar, dia keluar begitu saja, dia bush dia dah rosak, yang tu dia kena depa ni pada hukum orang daimul hadas. Daimul hadas. Tuan boleh rujuk dalam kitab fiqh bab daimul hadas. Cuma ada beza sikit saja yang bab kentut ni. Kalau kencing dan berak, dia kena samalah juga dengan angin ini, dia kena bersuci adalah setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak sah suci dia. Jadi kalau nak semayang, dia kena tunggu masuk waktu dulu. Bang zuhur baru dia boleh buat. Kalau untuk tawaf, bila masuk waktu tawaf selepas niat umrah. Dia kena lepas niat umrah baru dia buat benda ni. Kalau dia buat sebelum, lepas niat dia kena ulang balik.
Kalau orang yang untuk kencing dengan berak, dia kena lepas masuk waktu dia kena sucikan kemaluan dia yang keluar najis tu. Kalau depan-depan dah, kalau belakang-belakang dah, kemudian dia kena bungkus dengan kemas. Kalau lubang dia kena tutup, dia kena palam, kena i'sab, bungkus, ikat elok-elok, kemudian terus berwudu, kemudian terus tunaikan ibadat itu. Terus sembahyang, kalau tawaf, dan kena lakukan semua secara mualat, tidak boleh senggang, kecuali pada perkara yang ada kaitan dengan ibadat itu. Sembahyang tunggu orang qamat ke, tunggu tu imam ke, tak apa. Tapi kalau saya saja relax, bagi putih mualat, kena ulang balik daripada awal. Jadi bagi kes kentut ni, kalau betul ada orang salisul rih ni, kentut yang dia tak boleh kawal, keluar bung tanpa kawalan ini, maka dia boleh tunggu masuk waktu, dia ambil air sembahyang, dia tak perlulah nak basuh, pasal angin tu bukan najis kan. Tak perlulah nak palam ke apa, nak bungkus apa, dia terus ambil wuduk dan terus salat. Satu fardu, satu wuduk. Satu wuduk untuk satu fardu dan beberapa sunat. Sunat boleh banyak, tapi fardu satu. Jadi kalau dia berwuduk untuk tawaf saja. Tak lagi nak sembahyang kena wuduk lain. Tapi lepas tawaf ada sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf boleh pakai wuduk tu. Kerana dia adalah sunat. Dia adalah sunat. Jadi satu wuduk untuk satu fardu saja. Itu kalau betul lah ada salisul rih. Dan selepas tu kalau hak kencing berak tadi keluar dimaafkan, rih pun kalau keluar dimaafkan. Dengan syarat begitu ditunaikan secara mualat, berturut-turut, dan sebagian ulama mengatakan dia tidak boleh berniat mengangkat hadas kerana hadas dia tidak terangkat. Dia tak boleh berniat nawaitu raf'al hadas al-asghar, meniat angkat hadas kecil kerana hadas dia tidak terangkat. Dia kena niat nawaitul wudu, aku berniat wudu. Kerana dia adalah orang yang daimul hadas, kekal berhadas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik Ustaz, terima kasih atas sebenarnya jawapan seperti tadi. Jelas mungkin kepada para pendengar kita, insya-Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin teranglah hati kita untuk memudahkan kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada soalan seterusnya. Ustaz, mungkin kita akan tamat dalam pukul 4 suku atau 4.20, insya-Allah. Tak boleh tak? Sebelum asar lah, insya-Allah. Kita dapat arahan daripada Tuan Haji Bahaqi. Jadi insya-Allah kita terus kepada soalan yang seterusnya. Ini berkaitan dengan solat jamak qasar. Jadi tanya oleh Tuan Muhammad Zabardas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah untuk tawaf wada'? Untuk tawaf wada' bagi jemaah lelaki pada hari Jumaat? Yang mana bas akan bertolak selepas Jumaat? Dan bolehkah buat solat jamak qasar di Masjidil Haram? Itu persoalan daripada Tuan Muhammad Zabardas. InsyaAllah Ustaz. Okey. Bagi jemaah yang akan bertolak pada hari Jumaat, jemaah yang pasal apa yang nak musafir hari Jumaat? Ni satu lagi travel ni. Kena ambil cakna dengan hukum hakam. Ni kadang buat travel hari Jumaat. Orang kena tinggal semayang Jumaat. Nak bertolak pergi Mekah hari Jumaat. Kapal terbang pukul 1 tengah hari. Ustaz Bahaqi, hari Jumaat kalau boleh jangan, kerana diharamkan musafir pada hari Jumaat selepas fajar kecuali dipastikan dapat sembahyang Jumaat. Ustaz, travel terikat dengan jadual airline. Saya tak kira jadual airline tu kita yang boleh nak pergi beli tiket masa tu. Kalau kita kita pilih masa lain, kita boleh ya. Nak buat untung pun kena ingat Allah Ta'ala sama. Ya, faham. Kalau jemaah yang main jauh-jauh, dia boleh musafir pada Pulau Pinang daripada malam tu sebelum fajar, tak apalah. Tapi kalau orang duduk dekat kat situ, pastikan. Kemudian
Nak balik pun kalau boleh, kalau hari Jumaat, bas nak main hari Jumaat, okey, saya nak bagi helah lah. Ini helah saya lah. Iaitu tuan-tuan tawaf sebelum sembahyang Jumaat pagi itu ke, tawaf siap-siap tapi jangan perhabis. Perbuatan ini sebagian ulama mengatakan makruh. Diniatkan tawaf wada, kita buatlah 6 round. Pukul 10 pagi ke, 9 pagi ke, kita buat 6 round. Lepas sembahyang Jumaat kita perhabis round yang terakhir. Round yang ke-7. Lepas tu balik. Jadi kerana dalam mazhab kita tidak disyaratkan mualat untuk tawaf, maka kita boleh tawaf sikit-sikit. Jadi kita tawaf 6 round dulu, habis sembahyang Jumaat, tambah lagi 1 round, lepas tu balik. Mudah sikit. Wallahualam. Itu hilah. Boleh ke Ustaz Faiz? Tak ni kena rebus dalam tin pula, susah. Okey, baik Ustaz. Ya. Kita terus kepada soalan seterusnya lah, insyaAllah. Ya. Ataupun Ustaz Faiz lah, kita bagi peluang pada Ustaz Faiz. Ustaz Faiz nak tambah apa? Wadah tadi. Soalan. Ada apa Ustaz? Silakan Ustaz. Ustaz, satu benda nak tanya. Punya. Ya. Macam mana pula Ustaz? Baik. Kiranya Okey, ada kita terus kepada bagaimana dalam konteks bertawaf sunat, seseorang yang melakukan tawaf sunat, katakan dia buat 3 tetapi sampai ke sudah tak sambung-sambung ke 4, 5, 6, 7. La alaihi syai. La alaihi syai. Tawaf tawaf tidak, tawaf sunat yang tidak disempurnakan adalah dikiaskan kepada orang yang membatalkan puasa sunat di siang harinya. Tak ada apa lah. Tak ada apa. Okey, jelas Ustaz. Terima kasih. Apabila dia buat tawaf sunat kita 3, esok dia pergi buat umrah, sah lagi. Kerana dia niat umrah tu membatalkan niat tawaf yang sebelum tu. Moga-moga begitulah. Ustaz Syekul, boleh lah tu? Ada soalan lagi? Kalau kita nak baca doa penutup lah. Okey, kita terus kepada masih soalan yang seterusnya. Daripada ada lagi. Boleh tak sekarang pukul berapa? Pukul 4 lagi 15 minit insya-Allah. Ada lagi soalan? Boleh tak? Okey, mungkin okey tak, soalan yang last insya-Allah. Baik, kita tengok di sini ada banyaklah soalan yang ditanya oleh para pendengar kita. Apa insya-Allah mungkin kita akan jawab pada sesi yang lain insya-Allah ya Ustaz. Kita akan buat. Tapi saya akan tanyakan soalan yang terakhir insya-Allah pada Ustaz Rosli. Okey, ini berkenaan dengan Puan Rabi'ah Soleh bertanyakan kepada Ustaz. Assalamualaikum Tuan Haji. Semasa jemaah dalam keadaan berihram. Jadi secara kebetulan semasa melangkah masuk nak melakukan tawaf, dia terpijak belalang dan mati. Adakah perlu bayar dam? Seperti mana kita tahu yang tidak boleh membunuh binatang. Tapi adakah belalang yang dipijak itu dikira sebagai katanya lah larangan semasa ihram? Dan adakah perlu membayar dam? InsyaAllah. Okey, sebahagian ulama mengatakan kena bayar juga. Kerana dia termasuk dalam masalah itlaf, iaitu memusnahkan. Walaupun tidak sengaja, dia juga dikehendaki untuk membayar damnya walaupun tidak sengaja. Larangan ihram ini dibahagikan kepada dua, satu yang berkaitan dengan itlaf, satu lagi yang berkaitan dengan tarafuh. Perkara yang tarafuh kalau dilakukan dengan sengaja baru kena bayar dam. Kalau terlupa, tak sengaja, jahil, maka tidak dikehendaki membayar dam. Seperti orang tu dia terlupa dia pakai baju singlet contohnya, dia terlupa dia tutup kepala, dia terlupa dia
dia dia pakai minyak wangi, dia terlupa, dia tak payah bayar dam kerana terlupa ataupun jahil. Tapi kalau orang tu dia terlupa, dia kerak kuku, dia terlupa, dia cabut rambut, dia terlupa, perkara yang melibatkan ada benda musnah, dia terlupa, dia cabut pokok, dia terlupa, dia bunuh binatang buruan, maka walaupun dia terlupa, maka dia tetap dikehendaki untuk membayar dam kerana ada perkara yang itlaf, ada perkara yang musnah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik Ustaz. Okey. Jadi mungkin Ustaz boleh setelah ada banyak soalan lagi, tapi insya-Allah mungkin kita akan sambung soalan yang ditanya ini di lain sesi insya-Allah. Sebab kita bagi peluang pada Ustaz Rosli untuk berehat pula lah. Sebab Ustaz Rosli pun yalah tadi dah ada program, lepas tu sambung pula program di petang hari. Jadi insya-Allah Ustaz Rosli mungkin kita akan sambung pada sesi yang lain insya-Allah. Jadi mohon maaf kepada pendengar-pendengar dan sahabat-sahabat yang join live kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan jawab lagi lah persoalan-persoalan yang ditanya pada lain hari, ataupun insyaAllah mungkin Ustaz Faiz akan Ustaz Faiz sambung insyaAllah. Mungkin saya akan jawab juga insyaAllah di mana-mana lah live dalam FB Tiram insyaAllah. Mudah-mudahan sebelum saya berakhir menutup majlis kita pada hari ini, saya nak minta Ustaz Rosli Osman untuk membuat sedikit kesimpulan ataupun nasihat-nasihat yang ringkas kepada para jemaah kita berkaitan dengan umrah ini, dan juga mungkin serba sedikit nasihat kepada saya juga dan Ustaz Faiz untuk mengenai Ramadan ni lah yang kita nak masuk ni. Ustaz bagi kami sedikit nasihat insyaAllah. Mudah-mudahan kalau Ustaz ini memberi makna kepada kami insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Saiful, Ustaz Faiz dan terutamanya kepada Ustaz Baihaqi di atas penganjuran program kita pada petang ni. Saya rasa seronok macam ni lebih selesa berbanding dengan yang kita buat soal jawab baru ni, Ustaz Baihaqi, dan lebih selesa dah insyaAllah. Cuma lepas ni kita buat di rumah lah insyaAllah. Boleh lama sikit. Ya. Ustaz, kalau ikutkan soalan ni banyak, boleh tak kalau Ustaz ke lapangan kita setting lagi? Boleh insyaAllah. Tapi esok tak boleh. Lusa lah lusa. Ustaz bagi tarikh lah, kami ikut Ustaz punya time insyaAllah. Saya harap handphone saya boleh sampai esok. Saya tak ada handphone tu masalah, saya nak habang tak boleh. Baru ni kakak saya dia terbawa balik handphone saya ke Shah Alam, dia duk tunggu orang post. Jadi saya nak habang tu pun saya duk kena, itulah saya ada helah buka baru alhamdulillah tu saya pakai nombor sementara. Patut lama tak dengar kuliah. Jadi Ustaz Baihaqi boleh hantar miss call kat saya nak simpan nombor. Dan teruskan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Dan sebegini adalah satu perkara yang baik untuk kita mencambahkan ilmu kita dan untuk kita mendapat penjelasan di dalam segala amal ibadah yang kita nak tunaikan. Kerana ini asas dalam agama kita, beramal hendaklah berdasarkan kepada ilmu yang benar, barulah amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan beramal dengan keikhlasan barulah amalan kita mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kullu man bighairi ilmin ya'malu wasil a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Ibn Raslan. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga ilmu pengetahuan ini adalah ibadah yang paling besar. Ini disebut dalam ulama kita, dalam Makiyah disebut dua benda, dua jauharan, dua benda yang paling mahal yang ada di dunia ni adalah al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Dan ilmu itu adalah ra'sul amal. Ada sebahagian riwayat mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam kepada amal. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya adalah suatu yang sia-sia. Jadi moga-moga
usaha menambah ilmu, bukan dalam bab ini sahaja, dalam segala bab yang berkaitan dengan agama ini akan kita lakukan senantiasa dalam hidup kita. Dan ilmu, mencari ilmu, mengajar ilmu, dia adalah termasuk dalam perkara yang manfaatnya mutaaddi. Nama manfaatnya meliputi kepada seramai mungkin orang berbanding dengan ibadah khususiyah, baca Quran, sembahyang sunat dan sebagainya. Ini adalah ibadah ataupun dia adalah amalan yang manfaatnya al-qasir, yang terhenti ala nafsil fa'il, kepada orang yang menunaikannya sahaja. Maka ilmu ini adalah ibadah yang paling besar di dalam agama kita, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada silapan fakta dan sebagainya, terkasar bahasa. Sekali lagi terima kasih kepada semua, Ustaz Faiz, Ustaz Saiful, Ustaz Bayhaqi. Terima kasih di atas jemputan ini. Moga-moga kita dapat berjumpa lagi, insya-Allah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Diucapkan terima kasih kepada Ustaz Rosli Osman atas penjelasan dan perkongsian. Dah hampir sejam setengah dah kita bersama. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, izin daripada Allah kita dapat menyelesaikan, kita dapat berkongsi sama-sama ilmu pada petang ini, insya-Allah. Dan mungkin Ustaz Faiz mungkin boleh buat kesimpulan sedikit atas perkongsian pada hari ini, insya-Allah, dan nasihat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan atas nasihat yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kesimpulan sajalah. Kalau nasihat ni, saya Ustaz Rosli ni adalah tuan guru saya semenjak saya di tingkatan 3 lagi tahun 2010. Ustaz Rosli mengajar saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Sudi untuk nak buat live sekali. Jarang-jarang dapat live, dapat saya secara peribadinya dapat live sama dengan Ustaz Rosli. Menjadi satu impian jugalah untuk nak bersama dengan Tuan Guru Ustaz Rosli, dan jazakumullah khairan jazak sekali lagi kepada Ustaz Rosli sudi untuk bersama dengan kita pada petang ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada semua para penonton dan juga para penanya soalan, dan juga khasnya kepada Tuan Haji Bahaki. Dan kita juga ucapkan salam takziah kepada Al-Fadil Ustaz di atas perpergian ibu baru-baru ini. Mudah-mudahan ditempatkan bersama para salihin, insya-Allah. Amin, amin, amin. Itu sajalah Ustaz. Fadhal Ustaz Saiful. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Faiz atas ucapan dan kata sedikit kalam daripada Ustaz Faiz. Jadi insya-Allah para pendengar, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah ibu kepada Tuan Guru kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menumpang sedikit barakah daripada mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang lebih bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita sedekahkan Al-Fatihah ini khusus untuk mereka yang telah pergi meninggal dunia dan khusus kepada arwah ibu kepada Ustaz Rosli, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung program. Jadi macam Ustaz Zaki, nak saya tutup ke atau Ustaz? InsyaAllah mudah-mudahan kita bagi memberkati penutupan majlis kita pada petang ini, insyaAllah. Dengan segala takzimnya saya menyemput Tuan Guru Ustaz Rosli Osman untuk membacakan doa penutup, insyaAllah Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana. تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت علام الغيوب
ستار العيوب آمين. غفار الذنوب. اللهم نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا، وعرضنا ورضنا لما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع من نفس لا تشبع من دعاء لا يستمع ولا يستجاب له. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Rosli Osman atas bacaan doa sebentar tadi, insya-Allah. Saya mohon maaf, saya mewakili daripada Tuan Haji Bahaqi, Tuan Guru Ustaz Rosli Osman dan juga Ustaz Faiz. Kami mewakili untuk memohon maaf andai ada salah silap dan terkasar bahasa dan silap bicara, insya-Allah. Mudah-mudahan maafkan kami, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi dalam majlis yang seterusnya, insya-Allah akan dimaklumkan oleh Tuan Haji Bahaqi, insya-Allah lepas ini. InsyaAllah kita bertemu lagi. Aku qaulah hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz.